Salam sejahtera semua. Hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek GMGM 3033 Kemahiran Perundingan dan Tawar-menawar. Sebelum membentang, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Jenny Yong, Puan Sharifah Hamsiah, Puan Hong Ailing, Puan Safrina dan Encik Muhammad Faizul. Topik yang kita akan bentangkan pada hari ini adalah isu kenaikan upah dan bayaran bonus dalam perundingan kolektif di antara majikan dan Kesatuan Sekerja Perbankan Sabah. Majikan dan pekerja merupakan elemen yang penting bagi menentukan keberkesanan pengurusan serta menjamin kesinambungan sesebuah organisasi. Demi menjaga dan menjamin perhubungan majikan dan pekerja yang baik dan seimbang, pertubuhan atau institusi seperti Kesatuan Sekerja telah diwujudkan melalui gabungan pekerja secara kolektif. Dengan adanya kesatuan ini, kuasa tawar-menawar para pekerja turut dapat dipertingkatkan semasa perundingan mengenai perjanjian kerja buruh dengan majikan. Tugasan ini akan membincang dan mengupas mengenai satu pertikaian yang berkaitan dengan kenaikan upah dan bayaran bonus yang tercetus pada tahun 2005 antara majikan dan Sabah Banking Employee Union kerana tawaran oleh majikan tidak digemari dan ditolak oleh majoriti pekerja. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Puan Hong Ailing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Jenny Yong atas pembentalan beliau mengenai pengenalan tugasan ini. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor yang telah mendorong kepada tercetusnya konflik antara SPEU dan majikannya. Atas saranan Kementerian Sumber Manusia, majikan adalah digalakkan untuk membuat perjanjian kolektif yang menerima pakai sistem gaji berasaskan produktiviti atau juga boleh dikenali sebagai PLWS, iaitu Productivity Linked Wage System. Objektif utama sistem ini diperkenalkan adalah untuk memastikan kenaikan gaji yang setimpal dengan produktiviti pekerja tempatan agar negara terus berdaya saing. Pada masa yang sama, ia juga dapat mengurangkan kebergantungan majikan kepada pekerja asing. Sebenarnya, sistem ini merupakan satu struktur upah yang lebih anjal yang berupaya menghadapi perubahan ekonomi dan membantu meningkatkan daya saing syarikat dalam ekonomi global serta memperbaiki hubungan antara pengurusan dan buruh. Dengan ini, majikan sektor perbankan Sabah dalam perundingan kolektif tahun 2003 hingga 2005 telah menawarkan peningkatan upah sebanyak 5%. Namun demikian, tawaran tersebut tidak digemari oleh pihak SPEU kerana bonus tahunan telah dimansuhkan, di mana bonus hanya akan diberikan kepada pekerja berdasarkan pencapaian prestasi. SPEU memperjuangkan kenaikan upah sebanyak 10 hingga 12%. Mereka mendakwa peningkatan sebanyak 5% merupakan pencapaian yang paling rendah berbanding perundingan kolektif lepas yang mencapai 7%. Tuntutan SPEU ditolak oleh majikan dengan beranggapan 5% adalah mencukupi berdasarkan indeks harga pengguna yang rendah dan ekonomi yang stabil pada masa itu. Selain isu upah yang dibincangkan tadi, sebenarnya pihak SPEU juga rasa tidak puas hati terhadap pemansuhan bonus tahunan dan pemberian bonus berdasarkan prestasi pekerja. Ini kerana sebelum ini, para pekerja sektor perbankan Sabah akan menerima bonus tahunan dan bonus penilaian prestasi pada akhir tahun. Kebiasaannya, setiap pekerja akan menerima 2 bulan gaji bersih sebagai bonus tahunan. Secara ringkasnya, terdapat 2 faktor utama yang mendorong ketidakpuasan SPEU sehingga tercetusnya konflik dengan majikan. 2 isu tersebut adalah kenaikan upah 5% dan pemansuhan bonus tahunan. Seterusnya, saya akan mengulas tentang peranan pihak-pihak terbabit sebagai perunding dalam menangani isu atau konflik. Secara umumnya, perundingan kolektif atau collective bargaining merupakan satu proses tawar-menawar antara wakil pekerja dengan majikan seperti SPEU dan majikannya bagi membincang dan menetapkan terma dan kondisi pekerjaan dalam sesebuah organisasi. Kejayaan perundingan ini bergantung kepada persefahaman bersama dan prinsip memberi dan menerima antara majikan dan wakil pekerja yang lebih sesuai digelar sebagai Kesatuan Sekerja. Proses perundingan bersifat anjal, dinamik dan berterusan bagi menjamin perwujudan hubungan tetap lagi stabil antara pihak pengurusan dan subordinatnya. Dalam kes yang dikaji oleh kumpulan kami, perundingan kolektif melibatkan pihak majikan dan pihak SPEU. Perundingan tersebut dilakukan pada setiap 3 tahun, manakala SPEU yang mementingkan kebajikan dan tuntutan para pekerja akan wakil pekerjanya untuk menyampaikan hak-hak mereka kepada majikan dalam setiap perundingan kolektif yang diadakan.
Tengah ini, ahli jawatankuasa SPEU akan mengedar borang soal selidik kepada ahli-ahli kesatuannya untuk mengutarakan hak dan kemahuan mereka sebelum perundingan dibuat. Dalam perundingan kolektif 2003 hingga 2005, tuntutan kenaikan upah sebanyak 10 hingga 12% merupakan majoriti permintaan daripada ahli kesatuan sekerja, dan ini telah menggambarkan kenapa SPEU menolak kenaikan 5% seperti mana yang ditawarkan oleh majikan. Dari sudut ini dapat diperhatikan bahawa SPEU memang amat berusaha memperjuangkan nilai kolektif kesatuan sekerja demi kepentingan ahli-ahlinya. Dalam perundingan kolektif, proses tawar-menawar perlu dilakukan dengan bijak oleh pihak-pihak perunding yang terlibat bagi mencapai satu persetujuan. Biasanya hanya satu jenis perundingan sahaja akan dipilih oleh pihak-pihak perunding, iaitu sama ada perundingan distributif atau perundingan integratif. Tajuk yang seterusnya adalah jangka masa isu atau konflik. Perundingan kolektif antara SPEU dan majikannya diadakan setiap 3 tahun untuk mencapai persetujuan perjanjian dan tamat dalam tempoh masa yang singkat. Tuntutan ahli SPEU dan tawaran yang diberi oleh majikan selama ini jarang menimbulkan sebarang isu dalam perundingan ataupun suka mendapat persetujuan oleh kedua-dua pihak yang terlibat. Situasi menjadi tegang pada tahun 2003 sehingga 2005, di mana ia melibatkan majikan dan SPEU dalam perundingan kolektif kerana kedua-dua pihak yang terlibat mempunyai persepsi yang berbeza dalam kenaikan gaji dan bayaran bonus. Punca yang menyebabkan pertikaian berlaku adalah kerana majikan ini memperhatikan PLWS ada upah pekerja boleh dipertingkat sejajar dengan produktiviti, di mana upah pekerja dibayar mengikut keuntungan syarikat yang dibolehi. Dalam erti kata lain, pencapaian individu dan keuntungan syarikat akan menjadi daya pengukur kepada bayaran bonus pekerja. Dalam perundingan ini, ahli SPEU enggan menerima alasan dan tawaran yang diberikan oleh pihak majikan kerana mereka ingin memperjuangkan kenaikan upah yang lebih tinggi dan tidak mahu kehilangan keistimewaan yang sedia ada dalam perundingan kolektif. Pihak majikan menolak tuntutan SPEU kerana mereka mempunyai sebab yang kukuh dan rasional tentang isu-isu yang diperdebatkan itu. Perundingan telah dijalankan secara berterusan sehingga beberapa sesi telah mengambil masa selama 21 bulan untuk berunding dan akhirnya menemui jalan buntu apabila SPEU enggan menerima alasan dan tawaran yang diberikan oleh majikan. Seterusnya adalah proses perundingan. Perundingan kolektif pada tahun 2003 sehingga 2005 tidak mempunyai apa-apa niat negatif bagi mencapai penyelesaian kerana mementingkan hubungan industri dalam jangka masa panjang, sama ada di pihak ahli SPEU ataupun pihak majikan. Ini menunjukkan bahawa sektor perbankan di Sabah amat mementingkan hubungan industri yang baik dalam jangka masa panjang. Perundingan kolektif secara berkala iaitu setiap 3 tahun telah dilaksanakan untuk menentukan terma dan syarat pekerjaan bagi mengawal selia hubungan pekerjaan. Apabila mencetus isu tentang upah dan bayaran bonus, pihak majikan dan SPEU telah melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan kaedah perundingan untuk mendapatkan apa yang diingini, memandangkan masing-masing mempunyai kepentingan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Syafrina atas pembentangan sementara tadi. Saya Muhammad Faizul bin Haji Samsudin, Metrik 25812. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu peringkat perundingan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, peringkat perundingan ini terbagi kepada 2 fasa, iaitu fasa persediaan dan fasa perundingan. Mari kita lihat fasa persediaan. Fasa persediaan adalah bagi mengenal pasti perkara atau topik yang ingin dirunding. Dalam isu ini, perundingan kolektif pada tahun 2003 hingga 2005 antara majikan SPEU, iaitu Sabah Banking Employee Union, melibatkan isu kenaikan upah dan isu bayaran bonus. Kemudian yang kedua, menetapkan matlamat, iaitu menentukan dan membahagikan apa yang diingini dan apa yang tidak diingini. Dalam hal ini, majikan memberi tawaran kenaikan upah sebanyak 5% dan memasukkan 2 bulan gaji bonus tahunan dan meninggalkan bonus prestasi. Yang ketiga,
itu melihat dari sudut pihak lawan, mengenal pasti kelemahan pihak lawan serta menerokai peluang-peluang yang ada dan wujud. Dan seterusnya keempat, merancang strategi dengan perunding perlu mempunyai pelbagai kemahiran untuk merancang segala apa jua strategi bagi meningkatkan kuasa perundingan. Seterusnya kita melihat kepada fasa perundingan. Dengan memastikan strategi yang diambil adalah bertepatan dengan apa yang dirancang, perunding perlu membuat pemilihan dengan menganalisis dan menyemak secara berterusan terhadap perundingan yang sedang dijalankan bagi memastikan strategi yang dibuat dapat mempengaruhi pihak lawan. Kemudian menggulung dan seterusnya menyimpulkan perundingan yang dibuat dengan memastikan perundingan yang kolektif yang dilakukan itu akan mencapai apa yang dikehendaki. Baik, seterusnya pendekatan pengurusan perundingan ataupun tindakan-tindakan dalam pengurusan perundingan mempunyai empat pendekatan. Yang pertama, dengan mengedar borang soal selidik kepada pekerja oleh SBEU, Sabah Banking Employee Union, dalam masa 3 bulan sebelum perundingan bermula. Kemudian yang kedua, objektif majikan dalam perundingan adalah jelas, iaitu mempraktikkan amalan PLWS, iaitu singkatan bagi Productivity Linked Wage System, dan menghapuskan bonus tahunan dan mengekalkan bonus berdasarkan prestasi semata. Yang ketiga, proses tawar-menawar dilakukan adalah untuk mencari kata sepakat bagi menjaga dan mempertahankan hubungan yang sedia ada. Dan yang keempat, SBEU juga perlu memanjangkan tempoh perundingan sebagai usaha untuk peningkatan upah yang lebih tinggi daripada 5% yang ada sekarang. Apalagi, seruan komersi juga boleh digunakan. Seruan komunikasi bersemuka dengan mengadakan masyarakat formal dengan pihak majikan. Yang kedua, seruan ini memberikan majikan dan SBEU membuat pemantauan dengan mudah mengenai semua perkara yang dibincangkan secara rasmi tanpa ada rasa tersembunyi dan melakukan segala perkara atau mesyuarat yang telah diadakan. Dan yang terakhir, pendekatan integratif juga boleh digunakan bagi membentuk hubungan kerjasama bagi mencapai keuntungan bersama di kalangan mereka. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Puan Sharifah Hamziah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Faizul di atas pembentangan itu tadi. Saya Sharifah Hamziah binti Wan Bujang akan meneruskan perbentangan mengenai resolusi perundingan. Pihak ketiga iaitu pegawai dari Jabatan Perhubungan Perusahaan telah dijemput untuk menjadi orang tengah dalam proses perundingan agar isu upah dapat diselesaikan dengan baik. Pihak majikan telah menetapkan 3 peruntukan iaitu mengurangkan cuti tahunan semua pekerja, bayaran lebih masa kepada golongan pekerja tertentu sahaja dan pemberian bonus berdasarkan prestasi serta bonus tahunan dimansuhkan. Hasil perbincangan tersebut telah memutuskan tawaran majikan ditolak kerana mereka tidak mahu kehilangan keistimewaan yang sedia ada. Keputusannya, akhirnya pihak SBEU bersetuju untuk menerima tawaran peningkatan upah sebanyak 5% sahaja dengan mengekalkan hak yang sedia ada. Pada masa yang sama, bonus tahunan dan bonus berdasarkan prestasi juga dikekalkan. Kesimpulannya, majikan dan kesatuan sekerja mempunyai hubungan yang amat sukar dipisahkan. Perundingan antara majikan dan kesatuan sekerja harus dilakukan dalam usaha menyelesaikan pertikaian bagi mengekalkan hubungan perusahaan yang harmoni. Perundingan merupakan satu proses yang kompleks dan bukan satu proses yang mudah dan tidak boleh dilakukan secara sambil lewat. Komitmen dan prosedur diperlukan untuk berhadapan dengan pihak lawan bagi menyelesaikan sesuatu masalah seperti perjanjian atau persetujuan. Sekian, terima kasih.